Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bertemu kita untuk khusus etika dan peradaban, dan sekarang kita teruskan dengan topik ketiga, iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Saya baca sedikit mengenai sinopsisnya. Fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia pada era prakolonial, telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, China, Timur Tengah dan alam Melayu masing-masing dengan sistem etikanya melalui Selat Melaka. Kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia Eropah, iaitu pada era kolonial melalui perdagangan dan penjajahan yang membawa peradaban dan sistem etika serta nilai Eropah. Tim dan lapis setiap unsur etika dan peradaban yang pelbagai ini, timur dan barat, akhirnya tersulam melalui asimilasi, akomodasi, akulturasi dan amalgamasi yang berlaku daripada paras rakyat jelata sehingga ke mercu pemerintahan. Melalui migrasi buruh paksaan, wujudlah masyarakat majmuk semasa penjajahan. Pada era pasca kolonial yang berlarutan ke era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu amnya dan Malaysia khususnya menjadi semakin pekat dan ligat, apatah lagi setelah platform digital terasas membentuk kepelbagaian yang sungguh kompleks, dipanggil super diversity. Dalam setiap era ini, wajah, idea dan amalan etika berevolusi bersama penyesuaian pada peradaban-peradaban yang terlibat. Untuk bab ini kita akan belajar mengenai pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai. Ada 4 komponen etika dan peradaban, iaitu persekitaran geofizikal, masyarakat dan demografi, ekonomi dan pasaran, serta falsafah dan pemikiran. Kita juga akan sentuh mengenai peranan Selat Melaka sebagai gelangan kepelbagaian, dan terakhir ialah warisan dan pendigitalan sejagat. Apa yang diharapkan daripada kamu setelah belajar bab ini ialah agar pelajar semua dapat menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dan juga menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Istilah bahasa Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan, tetapi istilah tersebut tidak begitu meluas berbanding tamadun. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Maksud etika dan peradaban ini telah disentuh dalam bab 1 yang lepas, iaitu etika ialah prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak, adat sopan santun, adab yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan manusia. Manakala peradaban ia lebih meluas, iaitu sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Ini adalah 8 elemen pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang pertama ialah wujudnya sistem kepercayaan agama, wujudnya penempatan masyarakat, iaitu kota, bandar ataupun Madinah, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat, kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur, iaitu institusi sosialnya ialah politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan, dan juga kemunculan satu bahasa ataupun beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri, kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya. Lepas itu kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan, dan yang terakhir ialah kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan dan nilai estetika. Ini adalah salah satu daripada komponen etika dan peradaban, iaitu persekitaran geofizikal. Dalam persekitaran geofizikal ini ia melibatkan etnik.
Lazimnya sesuatu etnik itu mempunyai pertalian rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya kawasan geografi tertentu. Manakala peradaban pula bersifat universal, melintasi sempadan geografi yang secara langsung melampaui batasan etnik bangsa dan kebangsaan. Pada era prakolonial, komuniti Melayu adalah kelompok yang bertanggungjawab membina peradaban Melayu di wilayah ini. Wilayah ini itu maksudnya adalah alam Melayu. Okay, sebab kita belajar etnik dan peradaban di kawasan kita, di Malaysia. Malaysia ni terletak di alam Melayu. Sebenarnya tanah Melayu dan kepulauan di Asia Tenggara telah dihuni oleh rumpun Melayu yang berhijrah dari daerah Yunan dan digelar sebagai Melayu Proto, Melayu Tua ataupun Melayu Purba. Mereka adalah nenek moyang kepada Melayu Polinesia. Okay. Dia ada juga pada hujung zaman batu, masyarakat dari Indochina, okay, dan daerah-daerah lain dia berhijrah ke semenanjung tanah Melayu. Mereka ni dikenali sebagai Melayu Pesisir, okay, Melayu Jati, okay, Melayu Jutro. Melayu Jutro inilah yang membentuk rumpun etnik Melayu di seluruh kepulauan Asia Tenggara, okay, yang dikenali sebagai Malaysia lah, Malaysia, Filipina. Suasana persekitaran tanah Melayu ni, okay, dia mempunyai iklim yang stabil, geografi yang terlindung dari bencana alam, dan suasana ini secara tidak langsung mempengaruhi jiwa dan tindakan Melayu untuk tidak bekerja keras, okay, kerana punca rezeki yang mudah, hasil tanah yang subur, laut yang kurang bergelora, okay, dan hutan yang kaya dengan sumber makanan. Sekarang kita sentuh masyarakat dan demografi. Sebelum tu kita kena tahu maksud masyarakat tu. Masyarakat ialah orang yang membentuk, sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial, di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu lahir dari individu-individu yang berada di dalamnya. Ciri-ciri masyarakat adalah berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosialnya, iaitu macam susul lapis, kelas, status, kasta. Ada dua sarjana mempunyai tarifan masyarakatnya tersendiri. Sebenarnya ada ramai lagi sarjana-sarjana ataupun ahli-ahli falsafah yang menakrifkan masyarakat ni. Semuanya mempunyai tarifan yang tersendiri, tetapi dia punya komponen asas dia sama, iaitu mereka bersemuka, mereka hidup bersama, mereka membina kesepaduan, mereka membentuk unit sosial, okay, mereka saling bergantung antara satu sama lain. Ini adalah definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Okay, ada juga mempunyai tarifan-tarifan mereka. Mereka menakrifkan masyarakat Malaysia ini adalah masyarakat yang plural. Masyarakat plural. Okay, masyarakat plural ni maksud dia masyarakat pelbagai kaum, iaitu suasana kepelbagaian bangsa yang sama-sama berkongsi hidup, tinggal di sebuah negara yang sama. Ini adalah garis masa pembentukan Malaysia. Okay. Pluraliti tanpa paksaan ni berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, zaman Kesultanan Melayu Melaka berlakunya pluraliti tanpa paksaan sebab masa itu mereka hidup tanpa dijajah. Apabila berlakunya penjajahan kuasa-kuasa besar iaitu Belanda, British dan Jepun, berlakulah pluraliti secara paksaan, dan setelah kemerdekaan pluraliti berlaku. Ya? Dapat 4 proses dalam membentuk kelompok masyarakat, iaitu segregasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. Proses segregasi ni, dan kita lihat yang Malaysia berada di mana. Proses segregasi adalah pemisahan atau pengasingan etnik dengan etnik yang lain yang berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Proses segregasi ini adalah pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain yang ini berlaku secara paksa, berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam sebagai contoh dasar apartheid Afrika Selatan. Okay? Dan terbagi kepada dua, iaitu de jure, iaitu didasari undang-undang,
dan juga secara tidak didasari undang-undang iaitu de facto, iaitu pengasingan tempat tinggal, pengangkutan dan kemudahan awam. Manakala proses pembentukan yang kedua ialah akomodasi, iaitu penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Setiap kumpulan etnik menyesuaikan diri supaya dapat hidup secara aman dan harmoni. Okay? Iaitu formula dia A campur B campur C sama dengan A campur B campur C. A, B, C itu adalah kumpulan etnik. Mereka memerlukan kerjasama untuk akomodasi ni wujud situasi menang-menang. Mereka bebas mengamalkan budaya masing-masing, tetapi mereka perlu sedar dan menghormati budaya etnik lain di samping mempertahankan norma hidup masing-masing. Proses ketiga ialah proses asimilasi, iaitu proses integrasi sahala yang menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bahasa dan satu agama. Contohnya orang Melayu di Thailand, masyarakat Cina di Kelantan dan Baba dan Nyonya. Gordon adalah membahagikan asimilasi kepada dua, iaitu asimilasi budaya, iaitu kelompok minoriti akan lebih mempelajari budaya kelompok majoriti. Sebagai contoh, A campur B campur C, A adalah kelompok majoriti mempunyai budayanya dan dipelajari oleh kelompok B dan C. Sebab A mewakili kelompok paling ramai. Pada akhir proses ni, kelompok B dan C akan mengamalkan budaya, bahasa dan agama kelompok A. Mengikut kajian, asimilasi akan mudah capai jika kelompok minoriti lebih kecil, iaitu tidak lebih daripada 10% daripada penduduk tempatan. Asimilasi budaya ni dikenali sebagai proses meminjam, menerima budaya golongan majoriti tanpa mengubah budaya asal mereka. Dalam proses akulturasi ini, kebudayaan yang ada pada kelompok minoriti tidak semestinya hilang walaupun mereka mengamalkan budaya kelompok majoriti. Sebagai contoh, tradisi memakai kod dan tali leher di Malaysia. Sebab kod dengan tali leher ini bukan kita punya tata cara pemakaian, bukan kita punya budaya. Budaya ampau yang telah meresap dalam budaya Melayu. Budaya bersanding, dalam budaya orang Melayu. Bersanding ni bukan budaya Melayu. Masakan kari, roti canai, sari, cheongsam, baju kurung. Dan juga adalah bahagian asimilasi kedua, iaitu asimilasi struktur. Iaitu kelompok minoriti berjaya menyertai institusi sama, institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Proses ini tidak sukar kerana selepas merdeka, kerajaan telah menggalakkan pelibatan semua kaum dalam pelbagai bidang. Sebagai contoh, kerajaan telah menyatu padukan sistem persekolahan dan pelibatan semua kaum dalam politik. Yang keempat adalah proses amalgamasi, iaitu tahap asimilasi paling tinggi dan paling mengambil masa untuk diwujudkan, iaitu proses pencantuman melalui biologi ataupun perkahwinan campur. Proses ini akan melahirkan suatu kelompok ras baru dan mempunyai ciri-ciri budaya yang baru. Proses ini hanya akan berlaku dalam sebuah masyarakat yang mengamalkan perkahwinan campur secara besar-besaran. Sebagai contoh, formulanya adalah A campur B campur C sama dengan D. D itu adalah kumpulan etnik yang berlainan. Di manakah Malaysia? Malaysia berada di asimilasi bersegmen ataupun segmented asimilasi. Sebab Malaysia ni adalah negara yang berintegrasi melalui penyulaman pelbagai budaya etnik. Jadi berlaku pinjam meminjam tradisi budaya sehingga terbina acuan Malaysia yang bersifat segmented assimilation. Contohnya Baba Nyonya dan Pak Nakan. Dari segi pluralitinya, di Malaysia wujud tanpa paksaan. Sebab tiada metod perwilayahan negara. Penekanan dari segi kehidupan sosial merupakan fenomena sejagat tanpa sempadan dan kesannya ialah kebudayaan yang pelbagai. Pluralistik ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu setelah kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Di Malaysia, di tanah Melayu, Selat Melaka merupakan pertembungan dua budaya besar dunia, iaitu China dan India. Dan ia melahirkan fenomena sosial di tanah Melayu. Dan di tanah Melayu pula pluraliti ini wujud tanpa paksaan. Kita belajar sedikit pasal kaum. Kaum Melayu seperti biasa memang kita tahu memang etnik terbesar di Malaysia
lebih 50% sebenarnya. Mereka beragama Islam, mengamalkan kebudayaan Melayu, berbahasa Melayu dan mempunyai keturunan Melayu. Di luar bandar mereka bekerja sebagai petani dan nelayan, manakala di bandar mereka bekerja sebagai pegawai kerajaan, swasta, pedagang dan peniaga. Pada era kolonial, komuniti Melayu terdedah pada jalinan hubungan sosial dengan komuniti yang muncul dari peradaban yang berbeza, seperti peradaban Barat, China, India dan sebagainya. Ini adalah masyarakat yang kedua terbesar, yang ketiga terbesar, yang tiga utama, iaitu kaum Cina dan India. Okay. Masyarakat Cina daripada India sebenarnya ingin keluar daripada kemiskinan dan penderitaan, membuatkan mereka terpaksa berhijrah ke tanah Melayu. Kemasukan buruh-buruh Cina ke tanah Melayu diusahakan sendiri oleh orang Cina yang telah lama menetap di tanah Melayu. Kemasukan masyarakat Cina ke tanah Melayu menunjukkan bermulanya proses pembentukan masyarakat plural daripada pengaruh masyarakat Cina yang semakin bertambah yang telah mengubah corak dan sistem sosial alam Melayu dan masyarakat Melayu pada ketika itu. Migran kedua terbesar selepas Cina adalah kelompok daripada India yang berasal daripada India Selatan, iaitu Negara Batam dan Madras. Okay. Suasana di India dan dilanda kemiskinan dan kebuluran mendorong penduduknya berhijrah ke negara-negara lain termasuklah ke tanah Melayu. Migran India telah datang sejak pembukaan Pulau Pinang oleh Inggeris. Bilangan mereka semakin bertambah setelah Inggeris berjaya menguasai negeri-negeri Melayu. Ekonomi di tanah Melayu terus berkembang pesat dan British terus membiarkan masyarakat Melayu mengerjakan kegiatan pertanian bercorak tradisional tanpa diberikan peluang untuk memasuki kegiatan ekonomi moden seperti pelombongan dan peladangan. Dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan oleh British telah membentuk 3 kawasan pendapatan berdasarkan etnik, iaitu masyarakat Melayu kekal sebagai petani dan nelayan, masyarakat Cina sebagai peniaga dan pelombong di kawasan bandar, manakala masyarakat India di kawasan estate atau ladang getah sebagai penoreh. Dasar ini tidak membantu masyarakat Melayu untuk menghadapi perubahan dengan kehidupan ekonomi moden dan pesat kerana mereka masih meneruskan kegiatan ekonomi secara diri dan tradisional. Pada era kolonial, kemunculan Inggeris telah membawa perubahan masyarakat di tanah Melayu dari bersifat serumpun dan berkongsi satu peradaban kepada sebuah masyarakat majmuk. Proses transformasi ini berlaku bagi memenuhi kehendak ekonomi Inggeris sehinggalah membawa kepada kemasukan golongan pendatang, terutamanya komuniti Cina dan India. Rentetan dari sini, pendiskriminasian terhadap komuniti Melayu, terutamanya Melayu kelas bawahan mulai terungkap. Dan ini terselah dalam sektor ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Contohnya, Inggeris menekankan corak ekonomi pra-kapitalis yang membuka peluang kepada sesiapa sahaja untuk mengauk sumber ekonomi, sedangkan corak ekonomi Melayu bawahan lebih berdasarkan sara diri, iaitu tidak menekankan pengumpulan harta dan pemilikan tanah kerana dikhususkan kepada kelas atasan. Pada era pasca kolonial, dasar ekonomi komersial, kapitalisme dan bebas menyebabkan perubahan dalam sistem daripada sara diri kepada sistem komersial. Pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan pelombongan biji timah telah banyak berlaku yang mendorong kepada kewujudan sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh. Disebabkan ini, maka keperluan pemodenan prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh diperkenalkan dan berlaku kemasukan buruh-buruh asing. Ini adalah dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak bagi mengimbangi kedudukan ekonomi antara etnik setelah tragedi 13 Mei 1969. Okay. Sebenarnya DEB ini mempunyai agenda serampang dua mata, iaitu menyatupadukan etnik dan juga permulaan baru kepada etnik Melayu untuk bergiat lebih cergas dalam sektor ekonomi di Malaysia. Okay, kita teruskan dengan wawasan kemakmuran bersama pada 2030 bertujuan untuk merapatkan jurang pendapatan antara kumpulan pendapatan. So, kalau kita tengok dari sini, okay, ini adalah perbezaan jurang pendapatan antara kumpulan isi rumah T20 ataupun B40 yang semakin melebar. Kalau kita tengok pada tahun 1989, walaupun DEB telah diperkenalkan, jurangnya masih melebar sehingga tahun 2016. Kalau kita tengok pada tahun 1989, jurang pendapatan menengah bulanan
pada tahun 1989 pendapatan dia punya jurang daripada beza dia adalah RM1,935. Dan sehingga 2016 jurang dia semakin melebar, okey. Semakin meningkat. Pada 2016 kita tengok bezaan antara T20 dan B40 adalah RM10,148. Ini adalah kumpulan pendapatan, maksudnya tidak termasuk etnik. Kalau kita tengok dari segi kumpulan etnik pula, okay, masih ada jurang yang menunjukkan bahawa pendapatan isi rumah Cina adalah lebih tinggi berbanding Bumiputera dan India. Okay, kita bayangkan Bumiputera terdiri daripada pelbagai bangsa juga, ada bahasa Melayu, ada orang Melayu, ada golongan etnik kecil-kecil ya. Okay. Pada tahun 1989 jurang pendapatan antara Bumiputera berbanding China adalah RM497 sebulan, manakala jurang pendapatan sehingga 2016 adalah 3 kali lebih tinggi, iaitu 1,736 sebulan. Kalau kita tengok yang antara China dan India pun, China masih mendahului. Okay, pada tahun 1989 pendapatan adalah RM286 sebulan. Dia punya beza dia, jurang dia. Manakala pada 2016 masih lagi tinggi, 4 kali lebih tinggi, iaitu 1,154 sebulan. Jadi wawasan kemakmuran bersama ni penting untuk menyeimbangkan jurang pendapatan ini. Begitu juga dari segi nilai dan peratusan pemilikan ekuiti sektor korporat Malaysia. Kalau kita tengok warna ni pun saja, warna ni adalah Bumiputera dan bukan Bumiputera. Kita tengok dua ni sahaja, kita dah tengok perbezaan yang ketara. Okay, apatah lagi dengan yang asing. Kita tak tahu kenapa perkara ini berlaku. Apakah yang dilakukan dalam wawasan kemakmuran bersama? Okay, iaitu strategi membasmi kemiskinan. Ia meningkatkan kualiti hidup golongan miskin dengan menyediakan perkhidmatan sosial, meningkatkan pendapatan dan produktiviti golongan miskin dengan pemberian bantuan modal, teknologi, pemasaran dan latihan, membuka lebih banyak peluang pekerjaan bagi membolehkan mobiliti golongan miskin untuk keluar daripada sektor produktiviti rendah kepada sektor produktiviti tinggi. Mereka juga wawasan kemakmuran bersama ni adalah dari segi penyusunan semula masyarakat. Okay, dari segi corak guna tenaga, pemilikan modal saham dalam sektor korporat dan juga pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera ataupun MPP. Baiklah, ini adalah falsafah dan pemikiran. Ada dua jenis falsafah dan pemikiran, iaitu tradisional dan modern. Kalau tradisional ni, dia punya falsafah dan pemikirannya ialah matlamat telah pun ditentukan dan telah ditetapkan, manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapinya. Okay? Ia diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, okay, yang dilahirkan pada 27 Mei pada tahun 1332 Masihi. Okay? Manakala falsafah dan pemikiran moden ialah manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Bezakan dua tu. Tradisional, matlamat telah pun ditetapkan, kita memilih macam mana untuk menikmatinya, mengecapinya. Manakala kalau pemikiran moden, falsafah dan pemikiran moden, kita bebas menentukan matlamat kita dan kita bebas untuk menikmati dan mengecapinya. Selat Melaka ni, okay, sebagai gelanggang kepelbagaian ni, memang Selat Melaka berperanan, okay, sebagai pusat pertemuan antara pelbagai budaya dan ketamadunan, sebab berlakunya perdagangan yang hebat pada masa dulu. Walaupun dulu sehingga sekarang pun Selat Melaka masih lagi berfungsi sebagai pusat pertemuan dari segi ekonomi. Proses interaksi kepelbagaian etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat yang berbilang ras atau etnik melalui aktiviti perdagangan dan perkahwinan. Okay? Melalui proses interaksi budaya ini, maka terbentuklah interaksi peringkat tamadun. Okey, ini adalah beberapa poin, okey, mengenai interaksi dalam kepelbagaian, kepelbagaian, okey, interaksi antara tamadun Hindu, antara tamadun Buddha, okey.
walaupun berlaku perbezaan, of course mereka mempunyai ketamadunan yang berbeza, tetapi berlakunya interaksi dan pengharmonian, berlakunya interaksi, berlakunya pertembungan budaya antara Hindu dan Buddha, antara Islam dan Confucius, berlakunya di Selat Melaka ni, tetapi mereka boleh berada di dalam boleh berlaku pengharmonian. Jadi mereka tidak berlaku penentangan, tidak berlaku peperangan, tidak berlaku tindas menindas. Jadi itu adalah satu acuan yang baik untuk pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Okay. Malaysia ni digelar the Venice of the East. Okay, sebab ia adalah menjadi tempat pertemuan pedagang di seluruh dunia. Pelbagai aspek telah menyumbang kepada zaman keagungan Melaka. Dari sini ada 4 aspek, iaitu dari aspek pemerintahan, dari aspek perdagangan, dari aspek kependudukan dan kepelbagaian budaya. Melaka juga dikenali sebagai Malakat oleh orang Arab. Iaitu wilayah perhimpunan pedagang dan barangan dagangan. Kenapa mereka suka dekat Melaka ni? Satu, lokasinya yang strategik dan juga kerjasama dan layanan yang baik dan pelindungan keselamatan daripada Sultan dan Shah Bandar. Tetapi apabila berlaku era kolonial Inggeris ni, orang-orang Inggeris telah memisahkan agama dan perkara lain. Mereka memisahkan agama dan benda lain. Mereka datang ke tanah Melayu, mereka nak dia menguasai keagamaan, kekayaan dan kemegahan. Mereka pisahkan agama dan benda lain. Dan mereka memperkenalkan sains. Mereka kata agama ni penyumbang perselisihan pendapat. Punca segala pergaduhan. Tetapi sains dianggap sebagai penyatu kepada manusia. Dasar pemisahan agama dan negara diteruskan oleh British di tanah Melayu dengan British menguasai pentadbiran negara. Jadi berlaku pertembungan antara Islam dan sekular. Sebab Melaka adalah pengambang Islam dan Inggeris adalah pengambang kolonial. Ini antara slide yang terakhir lah. Warisan dan pendigitalan sejagat. Apabila berlakunya pendedahan kepada teknologi maklumat, media sosial yang kebanyakannya dikuasai oleh Barat, ia merupakan satu cabaran yang besar kepada seluruh peradaban manusia dan keadaan ini boleh mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Sebab media dan media sama ada elektronik, cetak memainkan peranan yang penting secara langsung dan tidak langsung. Dan ia juga mempengaruhi proses pembentukan ataupun interaksi etnik. Sebab budaya-budaya Barat ni dia meresap ke dalam amalan dan gaya hidup. Secara langsung dan tidak langsung. Kita boleh tengok pengaruh media dalam rancangan televisyen. Contoh dia American Idol, X Factor. Lepas tu diadaptasikan kepada One in a Million sebagai contoh. Lepas tu ada American Malaysian Idol. So benda tu secara tak langsung mempengaruhi kita punya hidup juga. Lepas tu sekarang ni pengaruh dalam bentuk penciptaan gadget. Dalam iPhone dengan Android, contoh rakaman gambar, video, menjadikan sistem komunikasi semakin mudah, menarik dan mengasyikkan. Bukan macam dahulu. Dahulu kita guna kamera besar, kamera berat. Sekarang ni semua orang boleh jadi artis, semua orang boleh jadi penyanyi. Penggunaan jaringan komunikasi juga menjadi lebih meluas tanpa sempadan dan tanpa henti dengan penggunaan Facebook, WhatsApp, Instagram dan Twitter. Perkara-perkara ini
berlaku bukan saja akan menyebabkan pencampuran ataupun peresapan budaya barat kepada kita, budaya asing kepada kita. Malahan benda ni berlaku secara infinite. Maknanya susah nak dikawal. Jadi kesimpulannya, kita perlu mengekalkan etika dan peradaban kita sebab secara umumnya peradaban ni adalah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi, baik halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi. Poin tu, peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tata susila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Ilmu tentang etika dan peradaban pada hari ini sangat penting kerana ia boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Sejarah, kita perlu belajar sejarah. Supaya kita tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang kita nikmati sekarang. Sebab kita hidup aman kerana peperangan pada masa dahulu. Bagaimana pahlawan-pahlawan negara kita berkorban nyawa, berkorban tenaga, tinggalkan keluarga, berjuang demi memerdekakan negara. Mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban masing-masing boleh memupuk rasa persefahaman dan rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Bukannya tindas menindas, tuduh menuduh, rendah merendahkan. Kita hidup bersama sebab kita berada di tanah yang sama, berkongsi sumber yang sama. Jadi perlunya kita untuk mencipta suatu persefahaman dan toleransi. Supaya negara kita menjadi aman, damai dan harmoni. Itu saja untuk kuliah kali ini.